factor theorem ialah when PA equal to 0, then X minus A is a factor of PX. Okay, maksudnya macam ni. Awak ada factor. Okay. So, dekat dalam factor ni, awak cari roots dia. So, kalau X tolak A, maksudnya roots dia adalah X sama dengan A. Which is kita akan buat X tolak A sama dengan kosong. Kita nak cari root. So, awak dapat X sama dengan A. So, A ni kita masukkan dalam polinomial. Maksudnya nilai itulah. Ni constant lah. Okay, any number lah yang dekat situ. So, bila kita masukkan dalam polinomial dan hasil dia, awak dapat kosong. So, dia adalah factor. Maksudnya X tolak A tu adalah factor untuk that polynomial. Itulah factor theorem. Maksudnya if you substitute roots untuk factor tu, you dapat kosong, then dia adalah factor. Kalau dia tak dapat kosong, then dia bukan factor lah. Tu je, simple je dia punya rules. Okay, dapat kosong, dia factor. Kalau tak dapat kosong, then dia bukan factor. Okay, ini kalau X minus A. Kalau you ada factor yang AX plus B. Okay, means bila you cari dia punya roots, kita equatekan 0, you akan dapat X equal to negative B over A. So yang negative B over A ni lah you substitute dalam you punya polynomial dan check dapat kosong ke tak. Kalau tak dapat kosong means dia bukan factor. Kalau dapat kosong then dia factor. Itu je yang kita nak check untuk factor theorem. Okay. So contohnya macam ni lah. Determine whether the following linear functions are factor of the given polynomial. Okay. So kat sini factor awak ni lah. So apa root dia? 3. Root dia 3. So maksudnya dekat soalan A awak masukkan je 3. 3 tu nak masuk kat mana? Dekat X ni. So kira. Kalau dapat kosong then X minus 3 is a factor. Kalau tak dapat kosong then bukanlah. So 3 minus 21 plus 9545 minus 27 darab 4. 108. Okay, so dapat berapa? Dapat kosong ke tak? Negatif 81. Negatif 81. Okay, so maksudnya kat sini X minus 3 is not a factor lah sebab kat sini tak dapat kosong. So, X minus 3 is not a factor of PX. Macam tu je. So, means kat sini you tak perlu buat long division antara ini dengan ini. Kalau kita buat long division, awak nak tengok ada remainder ke tak ada remainder. Kalau tak ada remainder means dia adalah factor. Kalau dia ada remainder, maksudnya dia bukan factor. Macam tu. Tapi sebab kita pakai factor theorem, so kita pakai jalan shortcut. Tak perlu nak buat long division dah. Kita hanya masukkan je root dalam polinomial dan tengok ada nilai ataupun tak ada nilai. Macam tu. Dia dah jadi shortcut way lah. Okay, soalan B pula. 2X tolak 1. Maksudnya kita kena buat X sama dengan berapa? 1/2. Yes, half. Okay. So P half equal to 2 half cube plus 3 half square minus 8 half plus 3. Poin kira dapat kosong ke tak? Dapat kosong. Okay, so bila dapat kosong means 2x minus 1 is a factor of Px. Macam tu je. Okay, soalan C. X plus 1. So means awak kena masukkan P negative 1. So negative 1, 4 dapat 1 minus dapat 2 darab minus 1. So plus 2 minus 3 minus 6. So ni dapat 3 tolak 3 kosong, negatif 6. Betul kan? Betul, negatif 6. So maksudnya X plus 1 is not a factor.
maknanya kalau kita ganti nilai yang dekat X tu dia dapat kosong, bukan faktor lah. Kalau dia dapat kosong, dia faktor. Oh, okey. Yang ni lah. Ni dia faktor. Kalau dia tak dapat kosong, dia not a factor. Macam ni lah. Dia not a factor. Okay, kita pergi example 9. Sama kan dengan awak punya? Ke tak sama? Ni yang kat Google Drive kan? Yang dekat saya bagi dekat site tu. Kat link. Sama lah. Ada kat dalam video Okay. tu tak sama. Yang dalam ni video. Dalam Dalam tak video sama. tak sama. Sebab video tu dia banyak sikit example dia hari tu. Yang ni dia dah compress. Okay, so yang ini the polynomial 2x cubed plus ax square plus bx plus 8 has a factor. Okay, baca betul-betul soalan. Dia kata polynomial ni memang factor dia x minus 1 tu memang factor dia. Ni. Has a factor. Maksudnya confirm bila you masukkan 1 dalam polynomial ni dia memang akan dapat kosong. Sebab tu dia cakap has a factor. Okay, itu maksud soalan ni yang pertama. And give a remainder of 50 when divided by x minus 3. Okay, maksudnya sekarang bila you masukkan x sama dengan 3, you tak akan dapat kosong. You akan dapat 50. Tu maksud dia. Okay, so kita nak cari determine A and B. Yang pertama, bila you masukkan 1, you akan dapat equate to 0. Tapi bila you masukkan 3, you kena equate to 50. Sebab dia ada remainder kat situ. So pertama, kita masukkan P1 2 plus A plus B plus 8. Okay, yang ini equate to 0 sebab dia factor. Tapi yang kedua, kita akan dapat 3 kuasa 3, 27 darab 2. 27 darab 2, 54. 54 tambah 9A tambah 3B tambah 8. Okay, yang ini tak boleh sama dengan kosong. Dia kata ada remainder. So 50. Okay, ni remainder theorem lah. Bila you masukkan 3, you dapat 50. Okay, lepas tu kita settlekan. Ini yang pertama. Yang ni yang kedua. Simplify lah maksudnya. Okay. So from 1, kita akan dapat A plus B plus 10. Okay, sama dengan kosong. Yang kedua, 9A tambah 3B. Kita akan dapat 54 tambah 8 tolak 50. So you akan dapat 12. 12. Okay. So ini yang pertama dan kedua. So kita kena buat simultaneous equation dekat sini. Sama ada you nak tolakkan equation 3, equation 4 ataupun you nak buat penggantian pun boleh. Tapi tolak lagi senang saya rasa ni. Oh, madam. Hmm. Polynomial ni memang ada satu je ke faktor dia? Satu faktor. Sebab soalan macam tu. Macam kuadratik kan ada 2 faktor kan? Yelah, tapi dalam soalan ni dia bagi tu je. Faktor yang dia bagi. Tapi Sebab kalau ikutkan polynomial ada berapa faktor sebenarnya? Kalau x kuasa 3 mesti ada 3 faktor. Kalau x kuasa 2, 2 faktor. X kuasa 4 ada 4 faktor. Oh, faham. Okay. So kalau kita tengok kat sini kalau 4 ni kita boleh simplify. Saya bahagi dengan 3. Saya divide by 3. So you got 3A plus B plus 4 equal to 0. So yang ni 5 lah. So saya buat antara 3 dengan 5 5 tolak dengan 3. So 3A tolak A, you got 2A. B tolak B dapat kosong lah. 4 tolak 10, negatif 6. So saya dapat 2A sama dengan 6, A sama dengan 3. Dan masukkan balik dekat mana-mana.
So kalau saya masuk kat 3, from 3, A is 3 plus B equal to A tambah 10 equal to 0. So B akan dapat negatif 13. So itulah nilai A dan B yang kita nak. Okay, dah settle. Yang ni sebab kita nak cari nilai A dengan B dekat dalam polinomial ni. Sebab tak ada kan. Sebab tu dia bagi tahu apa dia punya factor, apa dia punya condition. Maksudnya dia bagi tahu condition dan you kena settlekan that equation untuk dapatkan nilai A dan B dekat dalam polinomial. Okay, kita proceed boleh? Boleh. Okay, so next. Okay, dah masuk exercise ni. Boleh lah try buat Polinomial ni senang sebenarnya. Dia antara topik yang senang. Tapi unfortunately dia tak masuk dalam exam. Dia masuk dalam group assignment nanti. Group assignment dengan group discussion beza Group discussion you kan kena hantar video tu kan. Group assignment nanti dia akan ada soalan yang you kena solvekan by group. So yang tu lain sikit. So yang tu lah yang akan masuk chapter 6 dengan 7. Bila masuk assignment then you kena tunjuk jalan kerja penuh lah sebab dia subjektif. Okay, so kita pergi kepada next. 6.2 zeros of polynomials. Okay, kita akan cari roots of the equation and zero. So nanti kita akan tahulah beza. Apa beza roots apa dengan zero ni. And then kita ada partial fraction. Partial fraction dia ada, sepatutnya dia ada 3 in the form of, construct partial fraction decomposed when denominator are in the form of linear factor dan repeated linear factor. Dan lagi satu kita ada apa nama dia, improper fraction. Nanti dia ada lagi satu tapi ni dia tak cakap lagi, tak apalah. Okay, so kita pergi dulu yang senang ni, roots and zero of polynomial. Okay, apa beza roots zero dengan factor? Okay, kalau factor tadi awak dah tahu lah, dia dalam bentuk bracket ni. Okay, ini bentuk bracket ni, maksudnya dia dalam bracket, kita panggil factor. Bila you dah jadikan dia ini, maksudnya you equate you punya factor dengan kosong. Okay, you dapat x equal to what? That one is root. Okay, and then a zero pula adalah number tu. Apa constant yang awak dapat dekat sini? So itulah kita panggil zero. Beza Kalau dia minta zero, contohnya macam ni show that one is zero of. Dia tak akan tulis x equal to 1. Dia tak akan tulis. Ataupun dia tak akan tulis x tolak 1. Sebab dia kata zeros. Dia akan tulis 1 je. Maksudnya 1 ni sama jugalah. Dia punya method sama. You just masukkan je dalam ni. Tengok dapat kosong ke tak. Kalau tak dapat kosong then dia bukan zero lah. Kalau dia dapat kosong then dia zero lah. So kalau kita try masukkan kat sini, awak akan dapat 1 tolak 3 tambah 3 tolak 1. Dapat kosong ke? 1 tolak 3 negatif 2 tambah 3 negatif 5. Tak dapat kosong kan? Dapat. 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 Suka hati saya tak dapat. Okay, kosong. So sebab dia dah suruh show pun. Okay. So 1 is a Zero of polynomial. zero of Px. Shown. Sebab yang ni dia suruh show, so kita tulislah shown. Show that x equal to negative 3. Ni cara kita tulis root pula. X equal to, dia ada x equal kat depan. Tadi tak ada apa-apa. Okay, it's a root. Sama juga dia pun jalan kerja. Ni je, masukkan je negatif 3 dalam polinomial awak. Negatif 3 cube plus 9 darab 2, 18 tolak 15 darab 3. 15 darab 3 dapat berapa? 15 darab 3, 5 darab 3.
Tak apalah, kita tulis je lah. Nanti masuk dalam calculator terus. Okay, dapat tak? Kosong. Ini tak ada ni patutnya. Off. Ni tak ada. Dapat. Okay, dapat juga kosong. So, dapat kosong means x equal to -3 is a root of Px. Okay, cara dia punya conclusion tu je lain. Tapi jalan kerja sama. Yang pertama tadi kita kata 1 is a 0. Kalau yang kedua, x equal to -3 is a root. Dia punya conclusion je lain. Jalan kerja masih sama. So maksudnya dia sama je lah macam tadi. Cuma dia punya term, dia nak awak faham apa itu zero, apa itu root, apa itu factor. Dia nak awak boleh kenal pasti. Ni kalau dalam soalan UPS nanti, UPS ada tau. UPS 3, topik 6-7 ni. So nanti dalam UPS dia kena find out you kena betul-betul tahulah. Kalau soalan cakap zero, macam mana bentuk dia punya jawapan. Kalau you salah pilih, salah lah. Macam tu lah. Madam, kenapa saya tekan calculator tak dapat pula ni? Tak dapat 3 Kuasa 3 tambah 18. tambah 18. Tolak. Dia bukan tolak, dia tambah. Okey. Ni negatif lah. Tu negatif kan ada kurung, kan ada kurung Dia, kanan. so dia ditambah 15/3. Oh. Patutlah. Kat sini negatif 3. Saya tersilap tulis negatif, tak tulis negatif. Okey. Apa hal buruk saya? Sorry. Okay. Okay, lepas tu tak 36. Okay, yang ni pula. Find all Okey, zeros. dapat. Okay, find all zeros. Apa soalan ni? Sekejap Tiba saya pula yang ni. Sebab dia dah bagi dalam factor. Sebab dia nak zeros. So maksudnya kalau dia nak zeros, ini dia dah memang bagi dalam factor tau. So zeros dia kita ni je lah. Kita ambil yang nombor tu. Nombor untuk root. Zeros are apa? Yang pertama apa? Yang ni. 1/2. Negatif. Negatif. Lepas tu yang kedua, negatif 1. Satu. And 1. Dah itu je lah zero. Dia tak boleh ada Dia tak boleh ada X sama dengan apa. Tak boleh ada factor, tak boleh ada X sama dengan negatif. Tak boleh. Sebab itu root. Dia all zero je. Dia tak kata root, dia tak kata factor. Sebab ni dah dalam bentuk factor dah ni. Yang dibagi dalam bentuk factor dah. Okay. So zero sama dengan dia punya roots lah. Dia root tapi jalan cara tulis dia tak boleh ada X sama dengan. Dia cuma ambil nombor tu je. Kalau dia cakap roots, baru awak letak X sama dengan negatif half. X sama dengan negatif 1. X sama dengan 1. Tu kalau dia tanya roots lah. So kalau yang kat sini pun sama. Zeros are. Yang pertama apa? -2. Tengok yang ni kau tinggalkan. Zero. Zero. Darab. Lepas tu. Negatif tu. Okay. Tu. Okay, lagi satu kat sini. Kat sini tak terus dapat ni. Ini kena cari dulu. Dia ada plus minus kat situ. Maksudnya Set 4/3. set 4/3 tapi sebab kita punca kuasa kan dia. So nanti awak akan dapat macam ni lah. Plus minus. Okay, plus minus set 4/3. So maksudnya dalam awak punya zeros akan ada dua nilai. Okay, satu negative set 4/3. Another one is set 4/3. Pun boleh simplify lagi tu set 4 tu. Kalau awak simplify set 4 dapat apa? 2. Kita dapat 2/3. nanti dapat Kuasa negatif 2 kosong, negatif 2 2, negatif 2/3 dan 2/3.
Kalau pakai kalkulator kelas WIS, dia akan dapat negatif 2/3/3. Pun bolehlah mana-mana je lah. Tapi jawapan akhir mesti dalam ni lah. Awak dah simplify dia. Jangan bagi dalam ni Ni bukan jawapan akhir ni. Ni final answer ni. Yang function yang ni kan, bukan Hmm. polinomial lah kan, maknanya. Polinomial lah. Polinomial. Sebab kalau you masukkan kosong, you akan dapat kosong. Kalau you masukkan negatif 2, you akan dapat kosong. Sebab kalau kita masukkan kosong, dekat sini akan jadi kosong. So kosong darab dengan benda ni semua dapat kosong. Macam tu lah. Kalau you masukkan negatif 2 pula, kat sini akan dapat kosong. So kosong darab dengan semua faktor ni dapat kosong. So dia semua zeros lah. Dia polinomial zeros kepada polinomial tu. Faham. Polinomial tu tak kisah kalau dia punya X tu tak kisah kuasa berapa. Tak kisah. Kuasa 6 pun boleh. Okay, faham. Ya, siapa tadi Ivy ha? Madam, kalau tak simplify boleh. Kalau tak simplify, yang nombor 1 ni tak boleh. Antara nombor 2 atau nombor 3 ni boleh. Yang ni mesti kena simplify. Okay. Okay, ni different. Ni dia bagi tahu balik. Difference between root zeros and factor. Okay, kalau factor, factor yang mana satu? Yang X X tolak 3, tambah X tambah 5 equal to 0. Equal dah tak payah dah. Maksudnya awak akan ambil X minus 3 and X plus 5. Macam tu awak tulis. Kalau dia tanya factor. Equal to 0 tak tulis lah? Tak payah. Factor maksudnya dia nak factor tu. Yang dalam bracket tu. Okay, kalau zeros kita ambil 3 3 dan 5. Negative 5. negative 5. Kalau roots, X sama Equal to dengan 3, X sama dengan 3. X equal to negative 5. 3 X sama dengan ini yang saya kata. Kalau dalam UPS nanti sebab dia A, B, C, D. So you kena pastikan betul-betul you faham lah yang mana satu factor, yang mana satu zero, yang mana satu root. Sebab dia akan bagi ketiga-tiga ini sebagai jawapan. So you kena pilih. Sebab itulah.